Okay dah. Okay, so masuk kelas point ni jap. Bagi 3. Siapa lagi 3? Okay lagi 3. Cikgu. Ya. Farah Najwa dia cakap line dia lambat sikit, dia tengah struggle nak masuk. Okay. So Farah Najwa lah Okay dah. So okay ni soalan dia adalah what work done on object is 0 when ada 3 condition. Apa dia? When apa? Jawab. Ada 3. Ada 3 work done on object is 0. Bila masa objek tu 0, ingat balik formula lah. Formula dia F.S. Fs cos theta. So bila apa? Bila apa? Formula berdasarkan formula. Ingat formula. So 3 kan formula dia kan 3 benda tu kan. Saya bagi jawapan. Madam. Ya. Kena buat apa tadi? Saya lost connection. Okay, so soalan tanya work done of object is 0 when bila masa dapat objek 0 ada 3. Ingat menggunakan formula je. W equals to F dot S iaitu Fs cos theta. So nak dapat kosong apa kena ni apa. So ada jawapan dia kena tulis ABC. Ada 3 cara untuk dapatkan W0. Okay. Tip saya adalah saya punya ni adalah formula.
Okay, lagi 5. Saya bagi 5 minit je lepas tu saya stop lah. Amir dengan Farah. Oh, Farah tadi dia ada masalah problem lain So tinggal Amir lah Amir. Cepat Amir. Okay, alright dah. Submission. Save for review. Okay, kita tengok. Okay, macam cikgu kata tadi, ingat formula sebab yang ini adalah berdasarkan formula. Apa-apa pun dalam fizik, jangan fikir bukan-bukan, you fikir formula je. Okay, apa-apa dia akan relate dengan formula. So kalau awak ingat, work sama dengan, work sama dengan F.S ataupun Fs cos theta. So bila berlakunya work adalah work kita nak dia work 0. So bila F0, bila S0, bila theta is 90 degree. Itulah jawapan dia. Senang je berdasarkan formula 1, 2, 3. Okay, kita tengok jawapan kawan awak ni. Okay, ni bagus. Atika. Okay. Ni senang sikit saya nak tanda. Okay. So Atika betul-betul, Zulaika betul. Angle 0 Zulaika, bukan 0, 90 degree. Ni betul-betul, betul-betul cos 0, okay. Syazwina betul-betul, betul. F not perpendicular. Apa maksud F not perpendicular? Ni S betul. Ni betul-betul, okay. Betul-betul cos 90 degree F bagus dia faham constant. Okey boleh lah, ini maksudnya, tapi yang ni sebenarnya sama dengan ni. Atira? Ya, madam. Ni sama dengan ni sebab kan bila A kosong, F sama dengan MA. So dapatlah F kosong. Dia sama, tak boleh. Yang ini adalah you repeating the same answer. So satu lagi adalah S kosong Okey, madam. Betul. Ni sebab constant velocity sama dengan A kosong sama dengan F kosong. Ni saya boleh terima lah Nabila. Okey, yang ni betul-betul okay, dia faham lah ni. Bagus, no net force F0 lah. Okay, 90 degree boleh. Okey, betul. Okay lah, most of you very good lah. You faham lah apa maksud tu. So tips dia adalah bila fizik ni you kena tengok kepada constant ni sama balik dengan ni. So satu lagi masalah S kosong Okay, net madam. force 0, no displacement. Okay, no displacement pun saya terima lah sebab S kosong. Syazlin betul, no displacement, no force. Boleh lah juga ni ayat. Same direction, apa benda ni Mas ni. No displacement betul. Satu lagi ni Mas, apa tadi? S kosong. S kosong awak cakap kat sini. Satu lagi adalah F kosong. So ni kenapa Sofia 2? Sofia awak nak sampai 3 Sofia? Perpendicular betul. Perpendicular dengan ni sama dah Sofia. Sofia ada ke tak ada? Ni benda yang sama. You are repeating the same point. You cakap dia perpendicular. So samalah 90 degree. So you dapat satu markah je lah Okay, madam. Okay, yang ini apa benda ni? Amin. Betul. Ini perpendicular sama juga repeating. Ni tak ada, saya tak faham. Bondo lah Amin buat ni. 90 degree, okay. Direction salah. Dia satu lagi F kosong. Okay, Farah? Okay, so daripada situ saya tengok ramai lah yang boleh buat. Ramai yang faham dah lah. So ingat apa-apa kalau fizik dia tanya soalan, awak refer kepada formula. So F.S. So F ni adalah F forces. So F S cos theta. Untuk dapatkan kosong, ini kena kosong, S kena kosong, theta bukan kosong theta 90 degree sebab cos 90 degree akan dapat kosong.
Okay, so yang seterusnya saya nak masuk kepada work. Saya tak tekankan perkataan work function, work, ayat dulu. Work energy theorem. Sebab tadi pun saya berperasa saya tak tekankan perkataan ni, work energy theorem ni, formula dia W equals to delta K. Betul. Tetapi W ini bukan W biasa-biasa. W ini adalah W net. Sebab kalau kita tengok balik dekat formula dekat dalam nota, ini formula dia mesti ada W net. So kalau dalam exam kena tulis W net. Tak boleh W biasa. Ada beza ya W net dengan W. W tu yang formula biasa tu F dot S. Boleh jadi yang pecah 5 tu lah. Boleh jadi external force, friction, normal, weight, tension. So dia boleh jadi macam-macam. W net ni total. Maksudnya dia sama ada friction tolak external force tolak friction ke, F tambah friction ke, itu masuk W net. W net ni total. So please be careful W net dengan W tak sama. W ni refer kepada satu-satu saja. W net ni total. So bila awak nak guna formula ni mesti guna F net. F net dot S equals to delta K. So F net ni nak dapat daripada mana? Daripada table. Daripada table lah. Bawah tu table bawah ni total. F net ni sama dengan ni. Ini F net total. Ini pun F net. So awak akan dapat daripada bawah ni lah. Sama ada dia MA atau kosong. So kalau dia MA kita akan pilih yang MA lah. Kalau dia yang kosong ni tak ada function lah. Dia tidak melakukan kerja lah. Okay, so be careful lah. W net sama dengan delta K. What is W net? F net. F net tu apa? Total lah. Total F yang buat kerja. So total F yang buat kerja dalam kes ni adalah komponen X. So that's why objek tu bergerak dekat komponen X sahaja. So itulah yang saya nak tekankan sebab saya tak tekankan pasal ada yang ini. Okay, so hari ni saya dah cakapkan saya nak buat, saya tak nak, ni saya nak panggil nama orang yang buat present. So saya pilih, kita nombor berapa kita nak start ni? Malam kita panggil sama nombor? 6. Hari ni 6. Hari ni 6. So hari ni 6. 6 6, okey. Okey, nombor 6, kita tengok siapa. Kita nak kalau apa kali ni. Okey. Nurin. Nombor 7, Hanis. Nombor 8, Aiman. Nombor 9, Mas. Nombor 10, Sofia. So, orang-orang ni tolong uploadkan jawapan awak dalam ni. Ni image upload. Upload awak punya jawapan kat sini. So, saya akan bincang dekat sini. So, tadi siapa tadi saya panggil? Panggil orang tu lupa lah. Siapa tadi? Nurin. Nurin? Nurin ada tak Nurin? Ada, kejap. Tak kat gambar, upload dekat situ. Nurin je upload, yang lain tak payah upload. Nurin, lepas Nurin yang nama-nama ni lah semua upload. Dah Nurin? Belum, kejap. So sementara kita tunggu Nurin upload, kita buat sebelah-sebelah lah soalan ni, kita baca soalan dulu. Yang lain terus upload siapa yang dah tu, yang nama-nama tadi tu. Terus upload. Sebab tak nak bazir masa nak tunggu awak ni. So awak dah tahu nama awak, so awak upload je. Tak apa nanti madam akan cari awak punya nama. So saya baca terus soalan nombor 6, 6. Okay, kita baca nombor 6. Okay, nombor 6. Okay, yang lain tengok bukan maksudnya awak terlepas. Okay, number 6. Figure 4.5 shows a charge moving to the right passes point A. So point A lah, ini point A, dia dah lalu point A with the speed. So U dia adalah 20. So ini initial lah, anything that you nampak itu adalah U lah initial. What is the speed of the charge at point C? So dia suruh cari V dekat point C. So kalau awak perasan siapa yang dah buat pasir lah, kan ada siapa dah siap pasir dah, ada kawan awak yang dah siap pasir.
Okey, kalau awak perasan, soalan chapter ni ada 3. Satu adalah pasal work, satu adalah pasal energy, another one is power. Okey, work macam mana soalan dia? Work adalah soalan dia sukanya mesti ada force. Bila awak nampak soalan ada force, ada angle, ada inclined plane, ada weight, macam ada force lah, banyak force. So dia adalah formula work. So you akan guna formula work lah, selalunya guna work energy theorem. Okey, kalau soalan energy, dia ada 3, pecah 3. Sama ada dia adalah potential, US ataupun K. So macam contoh soalan nombor 6 ni. So awak tengok ada tak gambar force? Tak ada gambar force. Sebab selalunya budak pelajar confuse mana nak guna yang mana satu, W ke E ke P. Nak guna work ke energy ke power, mana satu tak tahu. Nak guna formula yang mana. So awak tengok, okey, dia tak ada force, dia hanya ada height. So dia adalah sejenis energy. So awak akan guna conservation of energy. Macam mana pula soalan power? Soalan power selalunya dia akan cakap lah dia nak power atau rate of work done. So bila baca soalan, tengok apa yang you nampak. So you nampak kat sini, oh yang ni tak ada force. So dia tak akan menggunakan work lah. So dia akan menggunakan konsep work energy theorem. Okay, kita tengok kawan awak punya Nurin. Okay, so kita masukkan Nurin punya. Okay, so kita tengok Nurin punya Okay, so Nurin buat, dia guna conservation of energy. Apa benda ni Nurin? Ni gambar apa Nurin? Nurin, awak kena ni, awak jadi assistant saya ni, awak kena jawab setiap apa saya tanya ni. Nurin? Sama dengan tu. Sama dengan. Itulah kenapa dia ni sama dengan. Aduh. Okey, kalau kita tengok apa Nurin buat, dia punya objek tu tadi adalah naik sliding macam ni kan. Okey, so objek bila sliding dia naik. Okey, ini A, ini B, ini C dan dia naik satu lagi D. Conservation of energy maksudnya energy yang total energy dekat A adalah sama dengan total energy dekat B, sama dengan total energy dekat C, sama dengan total energy dekat D. So total, saya cakap total maksudnya keseluruhan energi dia sama. Kalau A 10 joule, ini pun 10 joule, ini pun 10 joule, ini 10 joule. Semua akan sama. So Nurin dia buat A dengan C, boleh. Dia terus jump A dengan C, tak perlu buat B. So very good lah Nurin dia buat. Cuma yang ni tak tahulah kenapa dia buat ni. Kalau exam tak boleh terima tu tau Nurin. Make sure buat betul-betul lah simbol yang Nurin. Okay, so apa Nurin buat ni Nurin? Benda ni. KA Nurin kata ada kinetic dengan U. KC Nurin kata ada K dengan U. Okey, lepas tu apa Nurin buat Nurin? Awak bahagi semua ni dengan M. So awak potonglah M. Okey, so awak tinggal formula ni. Lepas tu apa buat ni? Aduh, kociknya. Macam mana nak lagi besar? Tak tahu macam mana nak besar. Okay, so VA dia dah bagi 20 kan masa mula-mula. Lepas tu HA kosong. Okay, Nurin. Ya. Apa HA kosong? Sekejap. Sebab A tu kan tak ada ketinggian. Pandai. Saja je tanya. Jangan H tu tak ada ketinggian. Okay, so half V squared 981. Height ketinggian dia ni adalah 10. Bagus Nurin. So Nurin masukkan semua and then Nurin kira. Okay, so dapatlah jawapan 14.28 ms -1. Okay, very good. Okay. Soalan nombor 2. Apa soalan nombor 2 dia nak? Will the chart reach D? Prove your answer with calculation. Okay, dia tanya. Boleh ke chart tu dia nak sampai D? Dia tanya. Boleh tak? Okay, apa Nurin buat? Kita tengok apa Nurin buat ni. Nurin guna apa ni Nurin? Formula yang sama dengan ke atas. Apa-apa mula-mula kena buatlah dulu. Submission EA kan sama dengan submission ED. Awak buat A dengan D. Sebab awak buat nak refer kepada beza antara awak buat energy total dekat A sama dengan energy total dekat D. Sebab apa? Kita tak ada energy loss. That's why kita boleh sama. Kita anggap no friction, tak ada, tapi in real life sebenarnya ada friction, ada geseran, ada friction, ada air resistance. That is in real life. But this one in your syllabus you tak masuk lagi sampai tahap macam tu. Itu kalau masuk universiti adalah. So yang ini sampai tahap you hanya belajar conservation of energy. So dia total dia samalah, energy initial akan sama dengan energy final. Okay, so Nurin buat ada kinetic energy, ada U. Kenapa tak ada US ya Nurin?
Nurin? Yang untuk A tu ke? Bukan, untuk nombor 2 ni kan. Kita ada berapa jenis energi Nurin? Kita ada K, kita ada U, ada satu lagi. Siapa? Okay. U K kinetic energy. U gravitational potential energy. Ada satu lagi energi yang kita kena belajar. U apa? Bunyilah saya terang itu. U nama dia elastic. U apa? Dia buka apa pun aku tak tahu lah ni. Dia buka apa tu? US Nurin. Nurin. Tahu tak US tu? H ada, ni betul. So dia dapat ni. And then dia masukkan nilai, so dia dapat ni. Kenapa macam susah sangat ni dia buat ni? Saya rasa macam kalau saya buat senang je. Okay, so Nurin guna formula ni lah. Okay, saya buat saya punya lah. Okay, so Nurin guna submission EA sama dengan submission EA sama dengan submission ED. Okay, so ingat ya, ada berapa jenis energi awak belajar? Ada 3. Kinetic, potential, US. US ni apa? Bukan United States. Yang ini adalah elastic. Ini elastic. Okay, so selalunya kita akan buat ketiga-tiga ni, tapi dalam kisah awak tak ada US. Kenapa tak ada US? Tak ada elastic material. So you hanya ada K tambah U sama dengan K tambah U. Bagus Nurin buat macam ni. Saya agak setuju dengan cara dia buat macam ni. Okay, tapi dekat A tak ada U sebab dia kata tadi H kosong. So hanya tinggal KA. So sama dengan half MUA squared sama dengan half MVB squared tambah MGHB. Ini apa yang Nurin buat lah. Lepas tu Nurin tak perlu tunjuk bahagi M. Buang masa awak terus je potong. Menunjukkan awak bahagi dengan M lah. So awak tinggal setengah. Ini adalah 20 tadi kan. 20 squared. Setengah VB squared nak cari tambah 9.81 H berapa H? H 20. H pun 20. Okay, H 20. So dah dapat ni, apa kena buat? Tekan kalkulator je lah. So awak tekan kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? Okay, selesaikan yang ni dulu. Okay, kalkulator saya pun dah padam lah. Sebab saya restart tadi. Ini. Okay, so saya tekan kalkulator ni dulu. 1/2. 1/2 darab 20 square sama dengan ni. Tolak sebab ni bawa ke sana. Buka bracket 9.81 times 20. So saya dapat ni. 2 naik atas darab 2. So dapat ni square root answer. Tak perlu tunjuk jawapan yang macam awak kira tu Nurin. Tak ada markah pun. So jawab jawapan akhir tu je. 2.76. So jawapan dia 2.76 ms negative 1. Betul tak? Jawapan saya ni sama tak dengan Nurin? Sama. Betul. Okay, boleh? Boleh tak semua orang ni? Diam pula dah. Boleh. Okay. Alright, so Nurin bagus. Menunjukkan dia buat bagus. Okay, selepas Nurin siapa tadi? Siapa tadi? Hanis. Okay, Hanis. Okay, kita tengok soalan Hanis dulu. Okay, soalan Hanis. Jap, saya tak jawab soalan lah. Saya tak menjawab soalan Nurin tadi. Mana soalan Nurin? Okay. Nurin, so jawapan awak yes. Okay, bagus. Kenapa jawapan awak yes Nurin? Sebab dia ada velocity. Okay, apa jadi kalau saya kira-kira V dapat kosong Nurin? Maksudnya dia tak sampai dekat D. Ya ke? Betul ke? Maksudnya dia sampai, cuma dia stop dah dekat D. Dia reach D tapi dia stop. Dia tak ada velocity. Faham? Faham. Okay. Apa tu bila masa kalau soalan tu tak sampai, macam mana bila masa kita nak jawab jawapan dia no? Kalau V kita adalah nilai apa? Negatif. Pandai bila nilai negatif. Kenapa kalau nilai negatif tu menunjukkan apa lah Nurin? Dia ke belakang. Yes, very good. Maksudnya you faham, dia ke belakang. So kalau awak dapat V negatif maksudnya dia tak reach D. Dia dah patah balik.
Tapi kalau V kosong, yes dia reach cuma dia stop. Awak kena tulis lah. Yes, it reach at D, at point D, but stop there. Dia stop, dia tak bergerak dah. Maksudnya dia dah parking. Yang lain faham tak? Madam. Faham, madam. Okay. Alright, kita masuk soalan Anis. Sabar ni nak jawab soalan dia. Okay, nombor 7. A 2 kg, ni mass. 2 kg block. So 2 kg block projected. Projected. Apa maksud projected ni? 3 ms negative 1. So ini U up 50. So ini adalah angle lah. Which is mu. Mu ni apa? Coefficient yang dia bagilah 0.2. Tak ada unit coefficient. Use the work energy theorem. Nanti kita tengok. Hanis ni pakai tak work energy theorem. Calculate the distance. So saya kena cari S. Nilai S. Okay, kita tengok macam mana Anis buat. Okay, yang pertama Anis guna W equals to KF tolak KI. Ni apa ni Anis? Itu ialah work energy theorem. Very good. Okay, cuma Anis, madam nak ni tolong tulis net kat sini. Okay. Sebab itu madam tak tekankan semalam. Tapi lepas ni semua orang kena tulis W net. Dia bukan W biasa-biasa. Sebab kalau awak tengok kat nota you pun dia tulis W net tau. Dia bukan tulis W. Dalam dia punya learning outcome pun dia tulis W net. Tengok learning outcome. Dia takut hanging sini ni. W net. Dia tak tulis W. Okay, so ini satu markah lah. Maksudnya Hanis dah faham dia akan guna formula ni. Okay, so apa Anis buat? Dia buatlah masukkan formula ini kosong. Very good. Kenapa kosong? Sebab dia kata tadi stop. Dia kata coming to rest. Ni perkataan coming to rest. Maksudnya V dia kosong lah. Coming to rest, V dia kosong. Okay, maksudnya Anis faham. Very good. Okay, so lepas tu dia letak half MV squared. So dalam kes ni M dia letak 2, ni 3 squared. Betul lah yang belakang ni. So dah settle lah yang belakang ni negatif 9. Okay, belakang ni dah settle. Okay, yang depan pula. Madam tengok yang depan pula. F net dot, ada dot dot S. Kena letak dot. Dot S equals to so F dia adalah mg cos 75 tolak mu n. Okay, so kalau kita tengok apa yang Anis buat, ini cara orang pandai ni. Anis ni pandai ni saya rasa ni. So kalau saya akan lukis, saya tak tahu apa. Okay, saya lukis dulu. Dia bentuk projected. So maksudnya kes ni sebenarnya adalah kes Angry Bird. Benda Angry Bird cikgu ni. Pernah main tak Angry Bird? Benar. Pernah. Macam mana Angry Bird tu? Aku dah macam kelawar dah ni. Macam mana kes Angry Bird tu? Dia tolak kan, dia di-projected naik ke atas. So cuma dalam kes awak ni Angry Bird awak ni bergeser lah dengan ni, dia ada friction. Kenapa kes Angry Bird ni tak sama dengan kes biasa-biasa? Sebab selalunya kalau kes kotak awak ada external force. Dia ditarik atau ditolak dengan external force sepanjang perjalanan ni. Maksudnya sepanjang dia nak move upward, dia ada external force. Tetapi kalau kes Angry Bird tak. Angry Bird awak ingat balik awak main Angry Bird, awak letak force kat bawah je. You tarik dia. Dan dia akan naik by itself. Faham tak nak beza ni dengan ni? Faham tak? Faham tak? Saya ulang balik Kalau untuk kes kotak atau kes yang selalu awak buat, okay, yang selalu awak buat, awak letak box, lepas tu ada force lah, force macam ni ke, force sengit macam ni ke, tak kisahlah force macam mana. Dia ada force sepanjang tu. Maknanya ada orang tarik dia. Kes Angry Bird tak ada orang tarik dia. Kan kita main game Angry Bird, kita mana ada pegang Angry Bird tu naik atas tu, tak. Kita tarik dia di sini. Kita tarik dia, bagi dia pum, dia naik. Itulah nama projected. Faham tak? Faham madam, faham. So projected tu maksudnya dia tak ada external force dia dinaik sendiri. So bila saya nak lukis free body diagram, so for free body diagram saya bentuk dia macam ni lah. Saya akan buat titik. Saya akan ada normal. Saya akan ada weight. Dan saya akan ada friction. Sebab dia gerak ke atas. Okey, apa yang tak ada? Tak ada external force, tak ada tension. Kenapa tak ada external force? Ingat 5 jari saya cakap tu. 1, 2, 3 ada. Apa 2 lagi? Oh, external force, tension. Kenapa tak ada external force? Tak ada siapa yang membawa dia naik atas. Dia tidak ditarik oleh orang. Dia tidak di-pull atau di-push. Dia telah di angry, dia telah main kat elastik kat sini lah. Dia tak ada. Tension pun tak ada sebab tak ada tali. So ada ni sajalah.
Okay, kita buat angle. Angle dia bagi tahu tadi 15 kan ujung ni. So ujung ni 15, ini 90 degree, so ini akan jadi 75. So sini 75. Okay, lepas tu apa madam buat? Kita akan untuk bezakan chapter ni dengan chapter 5 ada satu lagi karakter baru. Dia ada new introduction, new karakter campur masuk dalam ni iaitu S. S ni lah kena tulis S ya. So yang ini adalah positive Y sama arah ni positive X, yang ini negative Y, yang ini negative X. So ini adalah kita punya axis lah. Okay. So apa yang saya akan buat ni, saya kena cari Fnet ni. Fnet. Yang ni, yang Hanis buat ni Fnet. So apa yang saya akan buat, saya akan buat table dulu lah sebab saya saya dah keluar pula. Okay. Sekejap, saya kena pergi kat mana, sini balik. Oh, saya dah ada sini Hanis punya. Ni. Cuma yang ini balik, ada tak lagi jawapan dia? Bukan. Saya takut hilang. Siapa yang tak nama dia lagi tu isi ni tak balik. Kesian siapa yang tak nama. Siapa yang tu sebab dia dah hilang dah tu. Ni saya pergi tekan close pula tadi. Okay. Siapa yang tu up balik ya. Okay, so yang ini tadi apa? So saya nak kena cari, saya buat table lah. Saya buat baru lah. Okay, saya buat table. Ini X, ini Y. So ini adalah gambar dia macam mana tadi? NFW. So submission F, MA kosong. Kosong positif N, negatif F kosong. Yang ini saya tengok dua-dua ni duduk kat negatif. So dia akan ada dekat negatif W cos 75, negatif W sin 75. Okay, so dari sini apa yang saya nampak, Fnet saya adalah berkisar, dia adalah ditentukan oleh X component. Sebab yang ni tak ada nilai, so ini saya tak akan tengok lah. So saya tengok ni. Okay, so Wnet sama dengan Fnet dot S ni. Okay, so Fnet ni adalah ini, ada dua pilihan. You nak letak negatif F tolak W cos 75 dot S. Kena ada dot tu. Dot tu kita tak hilangkan ya. Atau MA dot S. Ada dua pilihan. Tetapi awak tak boleh guna yang MS. Kenapa awak tak boleh guna MS? Because you don't have mass. You don't have acceleration. So you have mass, sorry. You don't have acceleration. You tak ada acceleration. So saya tak boleh pakai ni lah. So saya kena stick dekat yang ni. So ini sama dengan negatif mu n. Sebab saya tak ada friction, saya ada mu. Tolak mg cos 75 dot s. S yang saya nak cari. So mu tadi dia dah bagi. Berapa mu dia bagi tadi? Ni dia kawan awak dah buat dah ni. Mu 0.2. 0.2. So negatif 0.2, N tak ada, mass. Berapa mass dia? 2. So mass dia 2, 9.81 cos 75 dot S. So dari sini ada dua unknown, N dengan S. S nak cari, N kena settlekan. So macam mana saya nak settlekan N? Dekat mana yang ada N? Cuba tengok, kat mana yang ada N? Dekat table ni, mana komponen mana yang ada N? Y. Yes, so saya terpaksa lah padam balik, saya kena guna ni. So untuk komponen Y, N tolak W sin 75 equals to 0. So N equals to W sin 75. So saya akan dapat sama dengan, saya besarkan sikit 0.2 mg. Sebab weight sama dengan mg sin 75. So M2 tadi 9.81 sin 75 tolak 2 9.81 cos 75 dot S. So yang ini tadi ni, inilah yang Nurin buat tadi tu ni. Ni yang Nurin buat tu. Ni. So inilah yang Nurin buat tu. Nurin pula, Hanis, sorry. Hanis. Ini yang Hanis buat tu. So negatif 9 saya rasa ramai faham lah negatif 9 tu. So saya buat negatif 9 kat sini lah. Negatif 9. Saya nak cari siapa? Saya nak cari S. Ni S. So saya nak cari S. So apa saya kena buat? Saya kena settlekan lah ni. Okay, macam mana nak settlekan ni? Kita tekan ni dulu semua ni. Belah sini dulu.
So negatif 0.2 darab 2 darab 9.81 darab sin 75. Okey, dapat jawapan. Tolak lagi, buka bracket 2 darab 9.81 darab cos 75, 75 sama dengan. So saya dapat jawapan ni. S biar sini, saya nak S. So negatif 9 bahagi dengan answer lah. So negatif 9 divided by answer. So my answer is 1.01 meter. So ini jawapan dia. So kalau kita tengok apa Hanis buat tadi, betul lah. Jawapan dia 1.01 meter. Bagus Hanis. Okey, boleh faham tak? Ke awak tak faham? Faham ke tak faham? Faham, madam. Madam, Ya. mu tu frictional force ya. Mu tu coefficient. Mu tu adalah nama dia coefficient of frictional force. Dia bukan friction force. F dengan mu tak sama. Kalau F ni kita panggil dia frictional force. Frictional force atau friction force. Senang je nak bezakan mu dengan F, tengok unit. Kalau awak nampak perkataan frictional tapi tak ada unit, itu adalah mu. Kalau friction, dia mesti ada Newton belakang dia. Faham tak? Okay, thank you madam. Sebab kalau awak tengok yang ni, mu K. Mana ada unit belakang dia? So ini adalah coefficient of frictional. So itu adalah coefficient. Okay, boleh tak? Okay madam. Okay. So saya harap faham ya nombor 7 ni, sebab bagi saya nombor 7 ni agak susah sebenarnya. Kalau awak boleh faham sekali tu memang hebat lah sebenarnya. Kalau saya tak faham, saya kena ulang banyak kali. So saya bagi tahu kalau awak nak tengok chapter ni, ingat dia adalah dalam bentuk Angry Bird. So maksudnya dia naik atas macam tu. So dia ada geseran. So dia ni macam tergeser macam tu. Kalau Angry Bird kan dia melantung macam tu. Ni bukan, ni Angry Bird yang tergeser. So you ada apa? You buat, dia ada normal, dia ada weight, dia ada friction. Itu sahaja. Lepas tu you kena buat apa? You kena buat lah macam biasa table tu. Saya dah tunjuk table tadi tu. Ni table tu. So bila you dah siap buat table ni, guna formula W net equals to F net dot S. F net ni refer kepada who makes the movement. So the one that make movement ada dua. F net ni ada dua cara nak dapat dia. Satu you guna yang kotak ni je. Satu lagi you guna yang ini. Sebab nilai ini, kalau ini dengan ini saya tambah dapat 10 Joule. 10 Newton. Yang ini pun saya darab akan dapat 10 Newton sebab ini kotak ni sama dengan. Kan awak buat kan selalu submission Fx sama dengan negatif X tolak W cos 75 sama dengan MA. Nilai dia sama lah. So that's why saya kata F net ni boleh cari dua cara. Satu guna kotak, satu lagi guna yang bawah ni. Awak tak boleh guna bawah sebab awak tak ada A. So awak guna yang atas lah. So lepas tu biasalah yang ni tengok balik lah ya. Sebab tak ada masa dah tu. Okay, so the next one. Kita pergi kepada soalan nombor siapa? Mas Mas ke Aiman? Saya ya. Aiman. Okay, Aiman. Okay, kita baca soalan Aiman dulu. Okay, a constant force F is 2 times 10 power of 3 acting on the object of mass 5 times 10 power of 3 kg. So dia ada bagi force, dia ada bagi mass. The initial velocity, so dia bagi U4 by using work energy theorem. Ada tak work energy? Okay, bagus. Aiman ada letak work energy theorem, 1 markah. Calculate the velocity of the object after it's been moved. 300. So ini adalah case apa? Ini adalah case horizontal surface. Dia ada angle tak? Tak ada. So dia gerak secara mendata je lah. So kita tengok apa Aiman buat. Dia suruh cari apa calculate velocity. So V final lah. Okay, so dia suruh calculate V final. So kalau case Aiman ni maksudnya dia adalah case mendata je. Mendata. Dia bukan inclined plane. So dia mendata dan dia bergerak. Dia ada force So dia ada force. Berapa force dia bagi tadi? 2 darab 10 kuasa 3. Dia bagi force, dia bagi mass, dia bagi U, dia bagi S 300. So ini dia bagi. Okay, mari kita tengok apa Aiman buat. Bagus Aiman. Cuma tambah perkataan net net.
W net equals to delta K. So delta K saya suka buat belakang dulu, senang. Half MV squared tolak half MU squared. So M Aiman factorize, very good. Half pun kenapa Aiman tak factorize half juga? Aiman? Ya. Half tu boleh factorize juga. Janganlah letak half kat sini. Half tu letak kat luar juga. Ya, Kan? So tinggal V squared tolak U squared. So lepas tu yang ni Aiman bawa ke sana. So V squared tolak 8. Ini dapat 16 16 bahagi 2. So dapat 8 lah. So dapat V 16. Okey, faham? Ni W ni mana dapat Aiman? Ni. Ni darab ni. Okey. Okey, so apa Aiman buat? Dia guna formula W net sama dengan delta K. So W net adalah F net dot S. F net dia net, semua kena tulis net. Equals to half, apa Aiman buat? M tu boleh factorize, V squared tolak U squared. Okey, saya dah ada S ada ni S. Saya dah ada U, V nak cari, M ada. M berapa dia bagi tadi? 5 darab 10 kuasa 3. Okey, M pun dah ada. Cuma F net ni saya tak faham Aiman. Macam mana buat guna F net ni? Cepat Aiman, terangkan. Mula saya kira word atas tu. Okey, work lah. So Saya masuk dalam theorem work energy theorem. okey. Kenapa work net ni hanya ada F? Kalau ikutkan free body diagram saya ni, awak punya situasi kan, awak akan ada normal, awak akan ada weight, awak ada F. Ada tak friction Aiman cerita ni? Tak ada. Tak ada. Sebab perkataan apa? Smooth. Smooth, very good. Ada tak tension? Tak ada kan? Ada. Okay, so work net, work, siapa yang bekerja? Force mana yang bekerja? Semua, sebab kalau ikutkan free body diagram saya ada N, ada W, ada F. So, mana yang menghasilkan work? Itu baru tadi kita belajar. Kenapa awak hanya letak F saja? Kenapa N dengan W tak letak? Kenapa normal dengan weight tak letak? Apa jadi dekat W dekat N dengan W dekat weight? Dia sama dengan apa Aiman? Sama dengan kosong. Very good. Kenapa awak cakap dia sama dengan kosong? Sebab sudut antara N dengan F tu 90, W dengan F 90. Very good. Ya, bagus. Maksudnya awak faham lah soalan dia pasal apa. Okay. So that's why Aiman kata W net ni hanya depend pada F ini saja ni. F ni saja. Sebab apa? Yang N ni dengan weight ni tidak berguna. Sebab apa? Work dia akan dapat kosong sebab sudut dia dengan S adalah 90 degree. So that's why Aiman first kali dia cari F net lah. W net sama dengan F net. So F net saya hanyalah depend pada force tu lah. 2 darab 10 kuasa 3. Lepas tu dia darab dengan S. Sepatutnya Aiman nak kena tulis macam ni. Kalau nak buat macam ni boleh. Kena tulis F net dot. Dia bukan darab dot. Kalau awak buat darab Aiman, awak kena letak angle belakang dia. Cos 0. Kalau awak buat dot, tak perlu letak angle. Faham tak? Faham. Sebab formula dia W net sama dengan F net dot S ataupun Fs cos theta. Kalau awak nak buat darab, awak kena tunjukkan cos theta. Kalau awak tak nak tunjuk ni, awak nak buat cara macam awak ni boleh 2 darab 10 kuasa 3 buat dot. Maksudnya kita tidak mengembangkan dia. So kita tak buat dia cos. So terus dapat jawapan. Tak perlulah, be careful lah, dot tu kena ada. Okey, jawapan Aiman betul. Okey, soalan nombor 2. Apa masalah soalan nombor 2? Dia kata if the horizontal surface is rough, ada friction dan dia adalah 400. Okey, so apa Aiman buat? Kita tengok apa Aiman buat. So Aiman menggunakan konsep yang sama, dia cari W net dulu. W net, F net, S. Okey. Cuma kali ni free body diagram baru kita adalah ada normal, ada weight, ada F, ada friction. So siapa yang buat kerja? F dengan F kecil ni. So Aiman buat F sama dengan F tolak F dot S. Letak dot kat situ Aiman. So F ada 2 darab 10 kuasa 3 tolak 400. So dia dapat W net. So W net dah ada. So guna yang formula yang sama. Saya tak nampak lah jawapan bawah ni. Berapa jawapan bawah ni Aiman dapat?
14.42 ms -1. 14.42 ms -1. Okay, very good. So maksudnya Aiman faham lah apa yang tengah berlaku ni. Very good. Okay, boleh tak? Yang lain boleh tak? Ke yang lain tak faham? Kalau tak faham cakap tak faham. Kalau tak faham saya ulang balik. Kalau faham saya terus move. Faham madam, boleh. Faham. Okay. Alright, so saya masuk soalan yang seterusnya. Siapa? Mas ke Sofia? Mas ke Sofia? Siapa nombor 9? Mas. Mas, okay. Mari Mas. Okay, Mas punya soalan. 1500 kg, so dia bagi 150 kg car accelerate uniformly. Okay Mas, saya nak tanya awak, apa maksud accelerate uniformly? Tak faham lah. Adakah A kosong? Mana Mas ni? Bilang lah. Mas. Tak apa, jawab salah pun tak apa. Janji ini pun nama proses of learning. Kalau semua betul tak payah masuk kelas dah. Mas. Oh Mas. 10 minit ke Mas? Ya. Apa maksud accelerate uniformly? A kosong. A kosong. Salah. Kalau A kosong maksudnya tak ada acceleration. Apa awak faham perkataan uniform? Kalau saya kata okey kat sekolah kita kena pakai uniform. Apa maksud uniform? Adakah uniform maksudnya baju sekolah, uniform kita selalu ingat baju sekolah kan? Baju untuk sekolah untuk sekolah yang sama uniform lah kan? Sama. Uniform ni maksudnya constant Mas. Maksudnya A dia bukan kosong. A dia adalah apa? Ada nilai. Contohnya 10. Maksudnya dari awal sampai akhir, daripada initial sampai final, A dia adalah 10. Itu maksud uniform Mas. Faham tak Mas? Bila masa A kosong? Bila V apa? V apa? Perkataan V tu apa? V uniform atau constant. Ya, bila V yang uniform atau constant baru A kosong. Tapi kalau A uniform bukan A kosong. A ada nilai, cuma dia sama dari awal sampai faham tu jangan. Sebab saya memang budak selalu excited. Bila nampak dia uniform, okay A kosong, dia tak baca depan tu apa. Depan tu kena tengok dia accelerate ke velocity. Ni V ni velocity, nama dia velocity. So kalau velocity uniform baru A kosong. Kalau acceleration uniform, A tak kosong, A ada nilai, cuma nilai dia sama sampai ke akhir hayat dia. Faham Mas? Faham cikgu. Okay, U adalah kosong, at rest, reach. Dia kata dia reach, maksudnya V lah, ini V lah, V final 10. Dan T adalah 5. Okay, soalan pertama, kita masuk ke dalam power dah lah. So what is the average power? Okay, kita tengok Mas punya jawapan. Mana Mas punya jawapan ni? Okay. So average power. So average power Mas guna formula P equals to. Okay, betul. Tak ada markah sebab formula ni ada kat depan. Okay, lepas tu apa benda ni Mas ni? Ni apa ni Mas? Kan W tu saya buka jadi F cos theta. Lepas tu F kan sama dengan MA. Lepas tu kita masuklah A tu kita pakai V tolak U over T. Okey, bagus. Betul? Okey, apa Mas buat? Dia guna formula P average sama dengan delta W over delta T. So W ni dia samakan dengan Fs cos theta. Fs cos theta over delta T lah. Okey, lepas tu saya tak faham mana dapat ni. Okey, maksudnya awak bukan guna ni, awak guna W net tu lah. Awak guna W net sama dengan delta K. Betul tak ni Mas? Awak guna formula yang ni. W net sama dengan delta K. So W net ni adalah sama dengan delta K. Delta K tu sama dengan apa? Half M V squared tolak half M U squared over delta T. Kan? Ya. So lepas tu awak factorizekan half dengan M sebab dia adalah objek yang sama. So half M 1500. So V squared, V tadi 10 squared tolak kosong sebab objek at rest bahagi T dia 5. So dapatlah ni. Okay, so macam mana dapat ni? Okay,
make sure ya awak tahu tekan kalkulator So 1/2 darab 1500 darab ni 10 square je lah 10 square sama dengan bahagi 5. So saya akan dapat jawapan macam ni. Saya tak nak jawapan macam ni, tekan engineering mode. So awak akan dapat 15 kuasa 3 watt. Itu jawapan dia. Tak perlu tukar kilowatt ni. Buat macam ni pun dah okey. 15 kilowatt. Ingat ENG. Apa tu ENG? English. Engineering. Engineering mode. Okay, soalan number B. Soalan number B dia nak apa Mas? Dia nak instantaneous power. Bila T adalah 2 second. Okay Mas, apa beza average dengan instantaneous? Tak faham lah. Sampai dia kena jawab, kesian dia. Mas, tak muncul lah. Ya cikgu. Apa beza P average dengan P instantaneous? Tak faham. Apa beza P average dengan P instantaneous? Ke sama je? Lain. Lain. Apa yang lainnya? Dah. Diam pula dah. Dapat orang nak semayang ni. P average adalah total. Maksudnya mean. Average lah. Perjalanan semua daripada initial sampai ke final. Tapi P instantaneous adalah at particular time. Maksudnya that's what tadi dia bagi time adalah 2 second. Dia nak P average waktu tu. Macam kita lah bawa kereta kan. Okay, kita bawa kereta. Bila T adalah 0 dengan T adalah 5 second. Okay, sepanjang perjalanan tu adakah power awak guna sama? Tak sama. Kenapa tak sama? Okay, ni T1, ini T3. Mungkin mula-mula power dekat sini awak guna 100 watt. Ni bawa kereta lah 100 watt. Lepas tu T2 mungkin power awak adalah 5 watt. Lepas tu mungkin power awak kat sini 7 watt. Power dekat sini adalah 80 watt. Tiba-tiba pula laju. Okay. So ini kita akan totalkan dia, itu dipanggil P average. Tapi P instantaneous yang mana? Okay, dia minta dekat 3 second. Inilah instantaneous. Faham tak? Faham. Apa faham? Kalau P instantaneous ni memang apa yang dia nak tu kat situ yang kita bagi. Dia nak at particular time. At particular time. Faham tak? Particular tu apa? Tertentu. Tertentu. Bagus. Okay, so apa Mas buat? Kenapa guna formula ni Kenapa tak terus guna formula instantaneous? Kan ada formula dia. P sama dengan apa? F dot V. Ni formula instantaneous. F dot V. So F dah bagi. Berapa F dia bagi tadi? 1500. Okay, V tak ada. Macam mana nak cari V? Apa awak buat ni? Saya tak faham ni. Mari saya tengok sekejap. Apa awak buat ni? V 10. 10 kosong awak dapatkan acceleration. Okay, lepas tu? Lepas tu buat apa ni? Saya cari S. Awak cari S? Lepas tu saya masuk dekat formula yang sebelah tu. Okay. Yang ni apa? Yang S tu lah. Ini S4. Yang ni apa benda? 1500 darab 2. Kenapa kena darab 2 pula? Cikgu sebenarnya soalan ni saya lah sebenarnya. Ni saya tak faham ni benda ni. Salah. Cikgu salahkan je semua. Cikgu saya memang lah cikgu. Okay. So PF instantaneous adalah sama dengan F dot V. So F adalah berapa tadi? 1500 tu bukan F, itu adalah mass. Confuse aku budak-budak ni. Okay, F sama dengan MA dot V. So 1500 A kena cari, V kena cari. Bila at time 2 second. Ini benda yang betul. Okay, kita cari A. A sama dengan V tolak U over T. Mana datang formula ni? Vuat. Ni, formula vuat. Ingat tak? So, V tadi adalah berapa tadi? Kena buka lah sini. Okay, V tadi 10. 10 tolak 0 bahagi T. Berapa total dia tadi? 5. So, dapat 4 ke? Bukan 2 ke? 2. 2. Okay, 2 ni maksud dia macam case tadi tu. Case tadi mana saya buat? Case tadi. Ni.
Maksudnya setiap dekat perjalanan dia ni A dia 2, A dia 2, A dia 2. Tak kisahlah T1 ke T2 ke T ni ke A dia 2. Kenapa 2, 2, 2, 2, 2? Sebab perkataan apa tadi? Perkataan apa tadi? Constant. Mana ada perkataan Uniform, constant? uniform. Uniform. Perkataan uniform. Kalau tak ada perkataan uniform tak boleh. Ada perkataan uniform baru kita kata okey boleh A dia sama. Okey dah settle kita punya A. Kita dah jumpa A. Kita dah jumpa dah pakcik A ni 2. So V sekarang saya nak cari tapi V saya nak adalah dekat T2. Kenapa A ni saya boleh ambil 2 padahal T ni saya ambil 5? Sebab saya cakap tadi A dia sama uniform. So saya nak cari V pula. Okey apa formula V? V ada banyak formula. Buat boleh lah guna balik buat. Okey. Saya nak cari V masa dekat 2. So U tadi kosong. A tadi 2. T tadi 2. Dapatlah 4. So maksudnya masa dekat T2 lah. T2 saya tak buat pula lah. Okay, T2 kat sini. V dia adalah, okay, mengejar masa. V dia adalah 4. Masa mula-mula U dia kosong. Masa final V dia 10. Faham tak? Itu maksud dia. A sama sebab perkataan uniform. V tak sama sebab V bukan uniform So saya dah adalah 4. So apa saya buat? 1500 darab 2 darab 4. So saya dapat jawapan ini tekan engineering. So dapat 12 darab 10 kuasa 3 watt. Itulah jawapan dia. Mas. Faham tak Mas? Faham. Okay. Okay dan last kali. Satu dah ni. Last kali siapa tadi? Sofia Okay, Sofia. Okay, a block of mass 10 kg is being dragged at constant speed U adalah 5 by apply force F ada 120 Newton. The force applied by pulling the string making the angle theta is 60. Determine the rate of work done. Apa simbol the rate of work done Sofia? Apa itu rate of work done? Apa simbol dia? Sofia? Sofia ni ada ke tak ada ni? Oh Sofia. The rate of work done simbol dia adalah power. Yes, power. Okay, apa Sofia buat sebenarnya? Sofia menggunakan formula F.V. Kenapa F.V? Sebab ada perkataan ni being dragged at constant speed. Apa maksud kat constant speed? Maksud constant speed adalah dia sama macam kes tadi. Dia sama macam kes tadi. T0, T1, T2. Okay, constant speed maksudnya berapa tadi dia bagi nilai? 5. U5, V5. V ni pun 5. Sama sahaja. So apa jadi kat A dia? Apa jadi kat A dia? Cepat, siapa tahu? Jawab cepat. Kosong. Zero. Ya, 0. Ini baru A0 Mas. Bila dia constant dekat V. So sini A0, sini pun A0. Dia bukan tak bergerak tapi tiada pecutan. Okay, so bila awak nampak A dia samalah, sebenarnya power dia pun akan sama. Kenapa power dia sama? Power sama dengan F.V. Bila V awak sama, katakanlah saya letak nilai 10. So sini pun akan 10, so sini pun akan 10. Tak kisah di mana-mana, along this time dia akan 10. So that's why untuk soalan ni boleh guna formula instantaneous even though the question doesn't mention the word instantaneous. Because the word constant speed atau constant velocity. Okay, F. Ada tak F? Ada tak dia bagi F? Apa yang dia bagi? Saya tak tahu ni, lupa dah. So F dia tak bagi. Ada 120. So 120. V. V adalah 5. Darab je sebenarnya. So 120 darab 5. So 600. Bukan kenapa 600? Oh dia angle dia ada angle Sorry. Dia ada angle berapa? 60. Okay. So yang ini saya kena tukar lah. So F saya adalah P saya adalah 120 cos 60 darab dengan 5. So 120 cos 60 darab 5. So jawapan saya adalah 300 watt.
Okay, apa yang Sofia buat ni? Okay, mari kita tengok apa Sofia buat. Okay, Sofia buat pun tak salah sebenarnya. Okay, F dia buat masukkan cos ni. Okay, betul. S, T. Okay, Sofia buat pun betul lah, tak ada masalah. Boleh tak? Boleh ke tak boleh ni? Boleh, madam. Boleh. Alright, so saya habis dekat sini dulu. So nanti siapkan. Sebelum tu saya terlupa, tolong jap kena saya pula ni. Untuk soalan PSPM boleh buat dah, cuma ada soalan yang you tak boleh buat lah. Kenapa PSPM tu tak ada kat sini jap? PSPM soalan nombor terakhir tu you tak boleh buat. Sebab itu adalah chapter ni. Ada kawan awak dah siap dah buat dah. Okay, so by chapter. Okay, PSPM ni soalan nombor 12 kalau tak silap saya je. Saya lupa lah soalan nombor apa. Nombor, siapa yang dah buat PSPM bagus. Sebab ada kawan awak dah siap dah hantar dah pun. PSPM nombor 12. Okay, sekejap. Ni. Nombor ni jangan buat. Nombor 12 ni tak payah buat. So awak buat 11 soalan saja. Okay. Alright, nanti saya masukkan, kita pindah rumah, kita pindah ke rumah apa? Rumah siapa tu? MOE. Nanti saya bagi link MOE tu. Okey dah habis dah ni, sian siapa yang nak semayang Jumaat. Tak boleh ke? Boleh semayang Jumaat ke? Madam. Borang kehadiran dah ada Ya, borang kehadiran je. Saya lupa. Thank you ingatkan saya sebab tadi saya punya ni stuck tadi. Saya pun tak tahu kenapa. Borang kehadiran. Use. Okay, assign. Okay, so borang kehadiran tolong isi, jangan lupa. Okay, alang-alang tu saya nak bagi teruslah. Untuk chapter 5 ni, jangan masuk dekat rumah tu masuk kat rumah ni. Saya dah buat dah dia punya header semua tu. Dia punya menu tu. Nanti jap. Awak P apa? 7 Ya. Okay. So saya bagi copy invitation. Okay, saya dah buat dah ni. Ni tutorial short note PSPM letak kat sini. Kita masuk rumah baru. Dan saya dah siapkan lab report semua. So siapa-siapa yang boring bolehlah buat lab report tu. Dia tak tahu nak buat apa, tak ada kerja lah. Okay dah, so saya stop dekat situ. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada. Okay, tak ada, saya stop dengan tasbih kafarah surah balas. Okay, bye. Thank you, madam. Terima kasih. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Bye, madam. Madam. Madam nak minta send jalan kira madam tadi kat group boleh ke? Boleh. Nanti saya